Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Satu demi satu manifesto politik mulai diwar-warkan, mulai dicanang-canang di seluruh negara. Ada yang janji terang bulan, ada yang janji terang bintang, ada yang janji terang matahari, ada yang dibawa pergi kayangan, ada juga yang dibawa pergi menyusur surga Firdaus. Macam-macam lah. Macam-macam, banyak betul janji-janji manifesto terbaru. Harap-harap ini bukan sekadar janji saja, bukan sekadar manifesto semata-mata yang tak mampu untuk ditunaikan, tetapi harap-harap inilah janji manifesto yang betul-betul dinantikan rakyat, yang dapat membantu rakyat Malaysia. Okey, daripada Perikatan Nasional, ini manifesto, salah satu manifesto yang Perikatan Nasional janjikan untuk rakyat. Perikatan Nasional janji RM10 bilion. Wow, banyak tu. RM10 bilion dana untuk pelaburan teknologi, pertanian dan pendidikan. Ya, ini kami tunggu. Ini yang rakyat tunggu. Tapi harus betul lah. Harap-harap betul lah benda ni betul-betul akan dilaksanakan. Satu lagi, jangan sampai betul-betul ada dana 10 bilion tapi ketirisan di sana sini. Yang dijanji 10 bilion, yang dilulus 10 bilion, setelah pelaksanaan projeknya hanya tinggal 100 juta. Wah. Harap-harap jangan begitulah. Kalau 10 bilion, tak apalah, syarikat pun mau untung juga. Tapi jangan sampai 10 bilion laksana tinggal 1 bilion. Itu langsung tidak boleh diterima. Terima kasihlah kepada Perikatan Nasional. Kalau memang betul ini manifesto mereka boleh laksanakan. Perikatan Nasional berjanji untuk menyediakan lebih 10 bilion ringgit Malaysia bagi pelbagai dana. Bagi pelbagai dana dalam insentif jika gabungan itu menjadi kerajaan pilihan raya umum ke-15 selesai. Dana dan insentif berkenaan adalah untuk sektor membabitkan teknologi, pertanian, sekolah dan alam sekitar. 10 bilion ini banyak pancik-pancik macam-macam. Cukup banyak betul untuk pembangunan-pembangunan seperti yang disebut tadi. Cuma saya risau saja kalau nanti ketirisan melanda. Ya, semua orang bila sudah menang berebut-rebut jawatan. Semua orang berebut-rebut projek. Semua orang berebut-rebut melaksanakan semua manifesto yang sudah dijanji. Last semua ketirisan, entah bukan lagi ketirisan tapi kelobangan sudah, lompang habis. Jadi harap-harap benda ni boleh dilaksanakan, benda ni boleh diteruskan dan jangan ada ketirisan. Memanglah banyak juga parti politik yang dapat laksanakan diorang punya manifesto. Tapi ketika mau melaksanakan manifesto itu banyak sangat ketirisan, banyak sangat penyelewengan, banyak sangat yang tidak seperti dijanjikan. Saya percaya benda ni mungkin boleh terjadi. Saya percaya janji manifesto daripada Perikatan Nasional ini boleh dilaksanakan. Tetapi yang menjadi kerisauan saya, sekali lagi saya nyatakan, ialah ketirisan. Jadi harap-harap tidak ada ketirisan. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang telah mengumumkan manifestonya yang memang dinantikan rakyat pasti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Kejutan terbaru. Pasti ini tidak akan dapat dijangka oleh Syahid dan Kasim. Selepas dia kecewa tidak dapat mempertahankan kerusi di Arau, Parlimen Arau, kerana dia tidak lagi dicalonkan oleh Barisan Nasional, dia kecewa amat sehingga dia mengambil keputusan yang memang di luar jangkaan. Dia mengambil keputusan untuk bertanding bagi kerusi Perikatan Nasional. Kemudian sebelum dia bertanding pun dia telah mengambil tindakan. Dia menutup bilik gerakan di Arau.
Akhirnya kejutan terbesar bagi Syahidan Kasim diumumkan oleh Barisan Nasional. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional mengumumkan akan membuka semula bilik gerakan Arau, kata Rozabil. Bilik gerakan Barisan Nasional untuk Parlimen Arau akan dibuka semula dalam masa terdekat setelah ditutup pada 1 November yang lepas. Setelah penyandang kerusi Parlimen Arau, iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim, telah mengarahkan supaya ia ditutup apabila namanya tidak tercalon bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Calon BN bagi Parlimen Arau yang baru, iaitu Datuk Rozabil Abdul Rahman, berkata ramai penyokong di peringkat jentera akar umbi mahu agar bilik gerakan tersebut dibuka semula. Cuma kita tidak pastilah berapa ramai akar umbi yang mahu ini. Dan kita tidak pasti akar umbi yang mahu ini adalah penyokong Syahidan Kasim dulu juga, ataupun ini adalah penyokong baru kepada Rozabil Abdul Rahman. Berdasarkan sambutan yang diterima semasa sesi bertemu pengundi dalam masa 2-3 hari ini, katanya, ramai yang meminta agar saya membuka semula bilik gerakan BN di Arau ini, katanya. Tambahnya lagi, hanya sebilangan kecil yang menolak, katanya kepada pemberita di Arau pada hari ini. Rozabil berkata beliau yakin ramai yang masih menyokong dan setia kepada parti walaupun mereka keliru pada peringkat awal setelah Syahidan mengumumkan untuk terus kekal bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Arau atas tiket Perikatan Nasional. Saya fikir realiti dia, mau tidak mau, realiti berlaku ialah pecah undi. Mau tidak mau pasti akan berlaku pecah undi di antara Syahidan Kasim dan juga Datuk Rozabil tadi itu. Mau tidak mau ini realiti pasti berlaku. Jadi ada pecah undi nanti. Nah, yang dapat kelebihan nanti mungkin adalah daripada parti yang lain. Kita tidak tahu, tengok sajalah. Calon Pakatan Harapan pula, yaitu Fatin Emelina Fazli, turut mengumumkan bertanding bagi merebut kerusi itu. Secara logiknya, kalaulah Barisan Nasional dan PN Perikatan Nasional ini terpecah undi, secara logiknya kalaulah penyokong Pakatan Harapan yang dulu itu tetap setia dengan Pakatan Harapan, secara logiknya bahaya, satu keadaan yang amat bahaya bagi Rozabil dan juga Syahidan Kasim. Apa pendapat kamu? Adakah Syahidan Kasim akan dapat mempertahankan kerusinya, tapi kali ini di atas tiket Perikatan Nasional? Ataupun ini adalah penamat kepada segala-gala persoalan? Dan soalan yang seterusnya, dapatkah Rozabil mengalahkan Syahidan Kasim yang sudah lama bertapak di sana? Sudah lama menjadi suara bagi tempat itu. Mampukah dia mengalahkan Syahidan Kasim? Saya pikir bukan mudah, kerjanya bukan mudah, tugasnya bukan mudah, bukan satu perkara yang mudah. Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi, bye-bye.